Ya ayyuhal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Yang dirahmati sedang pendengar di Sada di mana saja tuan berada pada petang ini, mudah-mudahan mendapat kerahmatan dan keberkatan, lebih-lebih lagi dengan cuti sekolah yang agak lengang jalan tadi saya ke sini. Mudah-mudahan ini berkekalan sampai ke hujung tahun nanti untuk memudahkan kita berbicara tentang kuliah-kuliah agama pada setiap petang. Dan sebelum saya mulakan ucapan saya ingin mengucapkan ucapan yang paling mulia, iaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kita telah melepasi 15 hari pada bulan Ramadan, bulan-bulan Muharram ini sendiri pada tahun baru. Jadi pada pertemuan yang lalu kita telah membincangkan tentang peperangan antara Sayyidina Ali bersama dengan Sayyidina Al-Muawiyah, dan juga peperangan Sayyidina Ali dengan ibu tirinya, iaitu Aisyah radhiyallahu anha. Jadi apabila peperangan ini berlaku dan memihak kepada Sayyidina Ali, cuma dalam peperangan dengan perang Siffin yang terkenal antara Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah. Walaupun ketika itu golongan Sayyidina Ali ini sudah mendominasikan dalam peperangan itu, seolah-olah mereka telah mengalahkan sebahagian besar daripada golongan Sayyidina Muawiyah itu sendiri. Sebabnya golongan ataupun kumpulan Sayyidina Muawiyah itu yang gugur syahid pada ketika itu ialah seramai 45,000 orang. Suatu jumlah yang ramai. Sebab kita difahamkan, kita dah bincang pada pertemuan yang lalu bahawa dalam peperangan ini Sayyidina Ali membawa 200,000 tentera, Muawiyah pun membawa 200,000 tentera. Jadi golongan Muawiyah yang gugur dalam peperangan Siffin tadi itu seramai 45,000 orang, dan golongan Sayyidina Ali pula yang gugur syahid seramai 25,000 orang. Jadi inilah yang menyebabkan delegasi daripada Muawiyah tadi itu memandang bahawa kalau diteruskan perangan, maka makin ramailah bilangan yang akan gugur syahid dalam kedua-dua pihak tadi itu. Jadi atas daya usaha daripada delegasi yang diketuai oleh Musa Al-Amr Al-As daripada Muawiyah ini, mereka pun mengangkat Al-Quran ketika itu. Walaupun mereka berperang, tapi dalam poket mereka ada Quran, ada sebahagian Al-Quran dan sebagainya. Lalu mereka menjunjung Al-Quran untuk seolah-olah membuat satu gencatan senjata untuk tidak berperang, dan mereka mengajak Sayyidina Ali dan ketua-ketua tentera supaya bertenang untuk berbincang dan sebagainya. Akhirnya Sayyidina Ali bersetuju untuk melakukan gencatan senjata dan tidak berperang antara kedua-dua pihak. Lalu berlakulah satu perundingan di sana yang disebut sebagai masalah tahkim di sana. Nanti kita bincangkan itu. Tapi satu saja perkara yang perlu diambil perhatian di sini ialah apabila berlakunya peristiwa gencatan senjata tadi itu dan berlakunya persetujuan untuk berbincang antara dua delegasi, yang satu delegasi dianggotai oleh 100 orang daripada Sayyidina Ali dan 100 orang juga daripada Sayyidina Muawiyah. Jadi timbullah satu golongan yang baru dalam kelompok yang baru ini, iaitu kumpulan Khawarij nama dia. Iaitu satu kumpulan yang tidak bersetuju dengan pandangan Sayyidina Ali dan juga pandangan Sayyidina Muawiyah. Bukan mereka tak setuju dengan Sayyidina Ali saja, tidak. Mereka kedua-duanya mereka tidak bersetuju, walaupun mereka sebelum itu cukup fanatik, cukup ta'assub kepada Sayyidina Ali dan cukup fanatik juga kepada Sayyidina Muawiyah dan sebagainya. Jadi apabila Sayyidina Ali bersetuju untuk melakukan gencatan senjata dan setuju untuk berunding, seolah-olah mereka dah menganggap bahawa Sayyidina Ali ini dah ragu-ragu. Walaupun pada asalnya mereka adalah di pihak yang benar, sebab Sayyidina Ali ini adalah khalifah yang keempat, kita semua dah tahu. Dan penentangan Sayyidina Muawiyah di Syria itu sendiri pun adalah satu penentangan yang tak sepatutnya berlaku. Sebab orang-orang di Syria telah mengangkat Sayyidina Muawiyah sebagai khalifah, menggantikan Sayyidina Osman di Syria saja. Tapi sebenarnya ramai telah melantik Sayyidina Ali sebagai khalifah yang keempat, dan kita sendiri pun telah menyetujui, akidah kita pun telah menyetujui bahawa Sayyidina Ali adalah khalifah yang keempat. Itu tidak ada pertikaian di sana. Cuma saya nak katakan bahawa lahirnya golongan Khawarij, iaitu satu kelompok yang dulunya menyokong dengan cukup kuat, cukup hebat kepada Sayyidina Ali, menyokong begitu kuat, begitu hebat dengan Sayyidina Muawiyah. Tapi oleh kerana mereka ni bersetuju untuk melaksanakan urusan tahkim, iaitu perbincangan dua hala untuk menyelesaikan masalah tadi itu,
Jadi apabila begitu, mereka berpandangan bahawa apabila berhukum dengan Quran, mengangkat Quran tadi itu adalah sekadar ucapan saja. Tak boleh percaya orang seperti itu, kata mereka pada Sayyidina Ali. Wahai Sayyidina Ali, kau jangan percaya dengan kumpulan-kumpulan Sayyidina Muawiyah ni. Mereka memang menjunjung Quran, mereka memang pegang Quran, tapi jangan percaya, itu sekadar di bibir saja. Kita kalau nak hukum, kita nak berdamai boleh. Kita perang, kalau dia mengaku kalah, barulah kita tentukan nasib mereka yang menentang kerajaan. Kata golongan Khawarij ini. Kalau mereka tak setuju dengan cara kita, okey, kita perangi dan kita penjarakan mereka dan kita hukum mereka betul-betul. Sebab kalau mereka nak berpegang Quran, mengatakan mereka adalah orang yang sama pegang Quran dan sebagainya, ini satu propaganda saja, satu yang dianggap sebagai tipu helah dalam peperangan, kata mereka. Tapi Sayyidina Ali bersetuju dengan pandangan kumpulan-kumpulan lain yang daripada Muawiyah dan juga daripada kumpulan dia sendiri, yang terdiri daripada sahabat-sahabat yang cukup muktabar ataupun cukup hebat ketika itu, yang mengatakan, wahai Sayyidina Ali, kita tak apalah, kita bersetuju dengan pandangan Amr al-As untuk berdamai. Dan mereka setelah berdamai ni, kita akan berbincang antara dua pihak ni, siapakah yang layak untuk menjadi khalifah sebenarnya untuk kerajaan Islam ni. Adakah Muawiyah yang lebih layak ataupun kamu wahai Sayyidina Ali yang lebih layak? Sebab tu apabila berlaku saja tahkim ataupun persetujuan bersama untuk menyelesaikan masalah ini, golongan ini bukan sedikit, malahan ada setengah pendapat katakan lebih daripada 24,000 orang yang keluar daripada ketaatan Sayyidina Ali. Bila mereka keluar saja, itulah mereka dikatakan sebagai kumpulan Khawarij, iaitu mereka yang keluar daripada ketaatan. Tapi ini mereka ni adalah golongan yang agresif, golongan yang fanatik betul-betul. Mereka mengatakan tidak boleh berhukum dengan Al-Quran, tapi hendaklah kita berhukum dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Biar Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukan segala qada dan qadar, hendaklah Allah Subhanahu Wa Taala tentukan. Sebab itu tuan-tuan, kadang-kadang kita sendiri pun dalam kehidupan sehari-hari ataupun dalam rumah tangga kita, kadang suami kita ni sebagai yang kuasa veto. Kamu kena buat. Tak boleh nak bantah, tak boleh nak itu, tak boleh ini, tak boleh berpandangan, kata suami kepada isterinya. Ikut cakap saya suami kamu, saya ketua keluarga, kamu kena ikut. Ini di antara ciri-ciri golongan Khawarij. Tapi saya tak katalah suami-suami yang ibu-ibu kakak-kakak di luar tu yang ada suami, tidaklah saya katakan suami itu Khawarij, cuma bentuk cara saja, cara yang mengatakan inilah salah satu daripada pegangan yang begitu kukuh kepada golongan Khawarij ini, yang mengatakan tidak boleh berhukum melainkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pun setuju tuan-tuan, kerana hukuman dan juga ketentuan itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan daripada manusia. Manusia sekadar mengatur, menyusun, mentadbir saja. Yang menentukan segala-galanya baik buruk itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini akidah kita tuan-tuan. Akidah kita iaitu percaya pada qada dan qadar. Mana kalau kita percaya bahawa kita mampu untuk mengubah sesuatu dan sebagainya, itu silap. Mana baik buruk itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita ada usaha. Kita ada usaha untuk ke arah kebaikan, untuk ke arah kecemerlangan dan sebagainya. Sebab itu apabila begitu, mereka menganggap bahawa golongan Sayyidina Ali itu adalah golongan yang ragu-ragu. Jadi mereka langsung tidak bersetuju dengan mana-mana orang yang ragu-ragu terhadap satu keputusan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila begitu, mereka pun mula menolak pandangan Sayyidina Ali dan juga pandangan orang-orang kanan Sayyidina Ali untuk terus berdamai dengan Sayyidina Muawiyah ketika itu. Jadi seramai 24,000 orang akan keluar daripada ketaatan tadi itu. Nanti kita akan boleh bincangkan tentang kumpulan Khawarij ini dan sebagainya. Jadi kita akan bincangkan tentang Khawarij ini lebih lanjut nanti. Jadi masalah tahkim tadi itu, iaitu persetujuan untuk delegasi-delegasi ini berbincang. Lalu antara delegasi ini dimulakan dengan Amr al-As. Amr al-As memulakan ucapannya, dan di kalangan Sayyidina Ali pula diketuai oleh Abu Musa al-Asy'ari. Kedua-duanya adalah sahabat-sahabat yang hebat. Kita tak boleh nak mencela mereka, tapi mereka ni adalah golongan sahabat yang begitu akrab dengan Nabi SAW dan dapat memahami syariat Islam itu dengan lebih baik berbanding kita semua. Jadi oleh kerana Amr al-As ni di antara satu delegasi yang cukup pandai, cukup pintar. Bukan kita katakan Abu Musa al-Asy'ari, tidak. Cuma Abu Musa al-Asy'ari orangnya lurus betul. Dia ikut apa yang terdapat dalam Al-Quran, dia ikut seperti mana yang diarahkan oleh Sayyidina Ali, bincang-bincang. Dia tidak ada kona-kona. Tapi Amr al-As ni, dia orangnya licik.
dalam politik dia cukup licik, tapi dalam beribadat dia cukup hebat. Itu kelebihan dia orang lah, sahabat-sahabat ni. Jadi apabila begitu, Amr al-As meminta kepada Abu Musa al-Asri supaya memulakan perbincangan dan bersetuju untuk melucutkan Saidina Ali. Barulah nanti Amr al-As memulakan bincang mereka dan melucutkan Muawiyah, lalu dilantik. Lalu ketika itu tidak ada kerajaan, lalu dibuat satu undian ataupun satu pelantikan baru, siapakah yang lebih layak untuk menjadi khalifah ketika itu. Rupanya berlaku tipu daya. Bukan katakan tipu daya, maknanya itulah kelicikan dalam berpolitik Amr al-As ni. Apabila Abu Musa al-Asari telah mengumumkan bahawa dia diwakilkan oleh Saidina Ali untuk melucutkan Saidina Ali daripada khalifah ketika itu, lalu Amr al-As pun dia naik ke pentas dan beritahu, tuan-tuan dan puan-puan, sekarang ni kita sudah tidak ada pemerintah lagi. Saidina Ali sudah dilucutkan oleh wakil beliau, iaitu Abu Musa al-Asari. Jadi yang kekal sekarang ialah Muawiyah di Syria. Jadi tuan-tuan kena walak, kena patuh, kena taat kepada Saidina Muawiyah di Syria. Jadi terkejutlah golongan yang menyokong Saidina Ali tadi. Sepatutnya kedua-dua delegasi ini, kedua-duanya memecat kepada ketua-ketua mereka. Tapi apabila Abu Musa al-Asari telah menggulingkan atau memecat Saidina Ali, lalu Saidina Amr al-As ni sepatutnya memecat juga, tapi tidak dilakukan. Inilah yang menimbulkan golongan Khawarij tadi lebih marah kepada kumpulan Saidina Ali kerana terlampau lurus bendul. Lurus bendul. Ikut je apa yang disuruh oleh pihak lain dan akhirnya merugikan diri sini. Ini yang tidak disetujui oleh golongan Khawarij tadi itu. Dan akhirnya berlaku begitu sehinggalah terbunuh Saidina Ali. Saidina Ali ini terbunuh disebabkan oleh golongan Khawarij ini tadi itu. Walaupun ketika itu Saidina Ali telah meninggal dunia pada tahun ke-40 Hijrah. Lebih kurang dia menjadi khalifah ketika itu sudah 5 tahun lebih lah. 5 tahun lebih dia menjadi khalifah yang keempat selepas kewafatan Saidina Uthman bin Affan. Tapi pembunuhan itu diatur pada waktu subuh ketika ketika Saidina Ali nak ke masjid pada tanggal 17 Ramadan, iaitu pada tarikh turunnya Al-Quran, nuzulul Al-Quran. Pada 17 Ramadan itu, subuh itu nak ke sembahyang sembahyang subuh di masjid, maka Saidina Ali ditikam oleh Abdul Rahman Al-Muljan, daripada golongan Khawarij tadi itu yang cukup ekstrim, cukup membenci dengan tindakan yang dibuat oleh Saidina Ali, tindakan yang dibuat oleh Saidina Muawiyah tadi itu. Jadi ketika itu terbunuhlah Saidina Ali pada subuh yang penuh keberkatan, iaitu pada hari penurunan Al-Quran di sana. Jadi ini sebahagian daripada kisah sebelum kita masuk kepada peristiwa yang sebenar. Kita masih membincangkan tentang akidah Ahli Sunnah wal Jamaah ini, dan kita masih membincangkan tentang peristiwa-peristiwa yang berlaku sebelum timbulnya golongan Syiah tadi itu. Kita sebenarnya ada bincang Syiah sedikit, tapi ini di antara rentetan-rentetan yang kepada berlakunya munculnya secara drastik kumpulan Syiah ketika itu. Walaupun mereka mendakwa sejak zaman Abu Bakar lagi mereka sudah muncul, sudah bergiat ataupun aktif dalam melobi Saidina Ali sebagai pemimpin utama kumpulan Syiah tadi itu, walaupun dinafikan oleh Saidina Ali sendiri dan juga keturunan Saidina Ali dan sebagainya di sana. Jadi ketika itulah munculnya beberapa iktikad yang menyalahi daripada iktikad Ahli Sunnah wal Jamaah yang kita faham sekarang ini. Mudah-mudahan ada sedikit pandangan dan juga teguran daripada sidang pendengar ataupun pertanyaan-pertanyaan tertentu. Kita pun baru melalui 15 Muharram ataupun 10 Muharram yang lalu, iaitu hari Ashura. Hari Ashura ni adalah hari di mana terbunuhnya Saidina Hussein, cucu anak-anak kepada Saidina Ali, yang dikatakan sebagai orang yang bakal dilantik oleh orang-orang di Iraq ketika itu sebagai khalifah yang kelima. Khalifah yang kelima. Tapi oleh kerana ketua panglima perang Saidina Muawiyah telah mendahului menahan Saidina Hussein ni, lalu berlakulah peperangan antara Saidina Hussein dengan ketua tentera atau panglima tentera Saidina Muawiyah, lalu terbunuhlah Saidina Hussein, dan ketika itu berlakunya pada 10 Muharram itu. Dan sekarang ini kalau kita lihat dalam YouTube ataupun WhatsApp dan sebagainya, ramai orang menghantar gambar-gambar di mana pada 10 Muharram, mana pada hari Ashura itu orang-orang Syiah mereka melakukan seperti mana orang-orang Hindu melakukan, iaitu mereka mencucuk badan mereka, mencederakan badan mereka dan sebagainya. Inilah akidah yang ada pada Syiah itu sendiri. Mudah-mudahan ada sedikit
sebanyak info yang cukup berguna munculnya kepada golongan Syiah selepas kewafatan ataupun kematian Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Jadi saya rasa sampai situ dulu, mudah-mudahan ada pemanggil dan juga mereka-mereka yang ingin bertanyakan kepada persoalan-persoalan yang berkaitan dengan akidah kita, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Wallahu a'lam. Alright, terima kasih Ustaz Sarudin bin Samsudin, dan tentunya kepada anda yang lain yang dengarkan Selangor FM ketika ini kan, mungkin ada persoalan yang ingin ditanyakan kepada Ustaz pada petang ini kan, anda boleh hubungi kami di 03-2287-3204. Nampaknya Ustaz, kita dah ada pemanggil di talian. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Cik Izzul. Apa khabar Ustaz? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Saya Puan Siti Zaleh pada Sabah Benam. Ya, saya ada dua soalan. Yang pertama mengenai Syiah lah, sebab saya ada mengenali seorang sahabat. Dia berasal daripada Gopeng. Dia mengikuti suami dia, macam dia pergi ziarah rumah ke rumah. Lepas tu suami dia membawa ajaran Songsang. Satu lagi, dia ada bawa satu gulung kain hitam. Dalam kain hitam tu saya tak pastilah apa kan. Sebab masa tu dia cakap, kalau awak nak ikut ajaran saya, awak ambil kain ni, awak simpan. InsyaAllah dalam seminggu 2 lagi awak akan ikut saya. Tapi saya tak ambil lah kain tu. Sebab saya cakap, buat masa ni saya tak akan ambil. InsyaAllah kalau terbuka hati nanti baru saya ambil. Saya tanya pendapat Ustaz lah, adakah itu ajaran Songsang ataupun tak. Yang kedua mengenai ibu mentua saya. Ibu mentua saya ni baru-baru ni dia sakit, dan dia ingin menyerahkan satu barang tu pada saya. Dalam barang tu ada kain kuning, 3 helai kain tak silap saya. Bila saya buka barang tu, saya dapat mimpi yang buruk. Bila dapat mimpi tu, mak mentua saya cakap, kalau macam itulah kau buka barang tu, aku dah tak boleh bagi kat kau, aku sanggup bagi kat menantu yang lain. Saya minta pendapat Ustaz lah. Itu saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey Ustaz, mungkin Ustaz boleh jawab persoalan tu kan? Okey. Yang pertama tadi adalah persoalan tentang adakah yang dibuat oleh satu pasang suami isteri ini yang datang rumah ke rumah dan memberitahu tentang satu ajaran ataupun satu kefahaman kepada orang-orang kampung ataupun kepada kenal-kenalan mereka dengan membawakan hitam tadi itu. Ya, setakat ini kalau kita jual kain pun jarang jual kain hitam. Macam-macam warna kita jual. Kalau Bengali jual kain itu pun macam-macam dia jualnya. Tapi kalau kain hitam ni biasa digunakan oleh kumpulan-kumpulan tertentu, kumpulan-kumpulan tertentu sebagai satu tanda kepada kumpulan tersebut mereka tu menggunakan kain hitam. Ini biasa digunakan oleh sebahagian daripada ajaran-ajaran yang tidak menepati dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah kita. Jadi saya Puan Leha tadi pun tidak menjelaskan kain tu kain apa? Kain apa tu sebabnya? Kain ela ke kain apa ke? Mungkin juga ada yang mungkin menggunakan kain Kaabah yang ada dijual beli kan, kalau di sebelah di Mekah sendiri ada yang menjual beli kain Kaabah tu. Bagaimana Ustaz? Kalau yang itulah kelambu Kaabah tu lah. Kelambu Kaabah tu memang ada sebahagian daripada orang-orang tertentu lah yang mengambil kain Kaabah ni setiap tahun ditukar. Jadi sebahagian itu mungkin dihantar kepada negara-negara tertentu sebagai satu penghormatan kepada negara tersebut lah untuk memiliki kelambu Kaabah yang telah diguna setahun sebelum itu. Dan kadang-kadang ada sebahagian itu sindiket-sindiket yang membuat kain itu seolah-olah kain Kaabah lalu dijual. Kita pun tak sama ada betul tak betul, kita pun tak tahu. Ada juga buat untuk pelaris lah apalah Ustaz. Itu macam-macam lah itu. Jadi kalau amalan-amalan seperti itu adalah memang kita anggap sebagai berlawanan dengan syariat Islam lah. Tapi kalau kita lihat di sudut senario yang berlaku tadi itu, dia kalau kita kalau kita pegang kain tu seminggu, insya-Allah kita akan ikut ajaran seperti dia. Mana kalau dah ajaran, sebab ajaran tadi itu mana lari daripada akidah kita lah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mungkin saya harapkan Puan Leha dapat cuba menghubungi kawan dia tadi itu dan bertanya saja, mendapatkan maklumat. Nanti kalau agak-agak boleh bertanya saya atau bertanya dengan timbalan mufti kita dan sebagainya untuk mendapat keterangan yang lebih jelas dan sebagainya tentang itu. Tentang ibu mertua, tentang 3 kain.
dalam masyarakat Jawa ni memang dia ada kain-kain tertentu, warna kuning, warna putih, hitam dan warna putih, ataupun dia kuning, hitam, biru, atau kuning, putih, merah dan sebagainya. Kain-kain seperti ini adalah digunakan dalam masyarakat Jawa dulu-dulu sebagai membungkus sesuatu benda yang dianggap sebagai keramat lah, sebagai azimat lah atau sebagainya. Kadang-kadang kalau rumah-rumah orang tua kita dulu, ya, kita tengok di setiap tiang-tiang rumah tu, di atas sekali itu dia akan letak kain tadi, warna hitam lah, warna kuning lah, warna apa sebagainya. Dari sudut perubatan-perubatan yang ada, perubatan-perubatan ataupun perbomohan ataupun perdukunan, warna-warna itu adalah warna-warna yang digunakan oleh bomoh ataupun dukun sebagai alat untuk menghalang daripada gangguan-gangguan makhluk-makhluk halus. Itu satu hal. Kemudian satu lagi ialah untuk sebagai satu menyemai ataupun sebagai meraihkan kepada makhluk halus tadi itu, untuk bersama dengan orang yang suka kepada berkawan ataupun berteman kepada golongan-golongan makhluk halus tadi itu di sana. Jadi kalau saya lihat di situ, kadang-kadang kita katakan sebagai saka. Saka seperti ini pun kadang-kadang diserahkan kepada seseorang untuk dipelihara, dijaga dan sebagainya. Mungkin kalau kita mampu nak jaga dengan baik, kita boleh lorongkan kepada yang baik, alhamdulillah. Tapi kebiasaannya benda-benda seperti ini, yang benda-benda halus seperti ini, dia punya motif utamanya lah untuk menyesatkan manusia. Jadi bila menyesatkan manusia dari itu, memang sukalah untuk kita menjaga mereka ini dalam keadaan kita tak nampak mereka. Tapi kita akan diberikan kelebihan-kelebihan. Contohnya kadang-kadang kita pandai urut, kadang-kadang kita pandai sesuatu perkara dan sebagainya. Jadi kelebihan-kelebihan itulah yang mendorong kita mengekalkan perkara itu jadi hak milik kita, sedangkan walaupun ianya berlawanan dengan akidah kita, akidah Ahlussunnah wal Jamaah tadi itu di sana. Wallahu a'lam. Sekadar itu saja, Mak. Dan tapi mungkin bagaimanakah caranya kalau ada seseorang nak memberikan, macam ibu mertua, ibu sendiri mungkin nak memberikan sesuatu benda yang sebegitu, apakah cara yang sepatutnya kita nak mengelakkan daripada kita menerima benda tu? Okey, cara yang terbaik. Okey. Sebenarnya contoh tadilah kita katakan benda seperti itu boleh sebenarnya kita buang. Kita buang, kita kalau Panihan ni di Sahabat Bernam, saya rasa di Sahabat Bernam ni pun ramai orang-orang alim yang pandai hal-hal yang berkaitan dengan rawatan-rawatan secara Islam ataupun rawatan yang bertepatan dengan syarat ni. Dia bukan sekadar bomoh saja ataupun dukun saja atau pawang saja yang pandai, tapi kita sekarang ni dah ramai perawat-perawat Islam yang boleh melupuskan benda-benda seperti ini supaya tidak lagi dianggap sebagai bahan utama ke dalam kepercayaan masyarakat Melayu tadi itu. Kita boleh buang dan sebagainya, tapi dia perlu kepada beberapa syarat dan sebagainya, perlu pada amalan-amalan ayat Quran, wirid-wirid, zikir-zikir dan sebagainya. Sebab yang saya perhatikan dalam pengalaman saya berkawan dengan perawat Islam ni dan sebagainya, bila merawat orang-orang yang seperti ini, yang ada saka dan sebagainya, dia amat kesian. Kita tengok dia kesian, tapi dia memang tak mampu untuk jaga, dan akhirnya dia akan menyebabkan diri dia sendiri tu teraniaya ataupun dizalimi dengan benda tadi itu. Hingga kadang kurus sangat, kita tengok kesian sangat tu. Tapi bila kita buang dari itu, contoh kita buang saka dia, kita buang benda yang ada pada badan dia, selepas tu 3 bulan 4 bulan dia sihat, gemuk dan sehat dan ibadat dia pun rasa seronok dan sebagainya. Jadi benda-benda seperti ini kalau kita nak terima, biarlah kita bertanya dulu kepada orang alim di setempat kita, ataupun kita mungkin di pejabat agama, setiap daerah ada pejabat agama, ada ustaz-ustaz yang hebat-hebat yang keluaran daripada universiti tempatan atau luar negara, mungkin yang mungkin ada bukan sekadar BA saja, mungkin ada sampai PhD dan sebagainya. Mungkin ramai-ramai mungkin ada ramai lagi yang mengaji pondok dan sebagainya. Kita minta second opinion, pandangan yang kedua daripada golongan-golongan agama ni, untuk sebelum kita menerima pemberian-pemberian yang seperti ini untuk kita jaga atau untuk kita amalkan untuk sebagai, kadang-kadang orang tu tertarik sebab akan jadi kebal, jadi kebal, ataupun kita tertarik itu sebab kita akan jadi jadi pawang ataupun orang yang boleh mengubat kadang-kadang. Itu yang orang mula tertarik, tapi sebenarnya kita tertipu ya. Itu satulah. Saya buat contoh mudah. Setiap kelahiran akan dilahirkan juga bersama kita tu satu jin, namanya Qorin. Jadi Qorin ni memang baik dengan kita. Di mana-mana kita berada, dia pun akan berada bersama kita. Tapi bila saya baca-baca dalam kitab-kitab, didapati bahawa Qorin ni walaupun baik, tapi dia akan ada usaha yang kecil, ada usaha yang sedikit untuk memesongkan kita daripada akidah yang benar ni kepada akidah yang mungkin antah berantah itulah, ikut kepada dia.
Itu yang kita anggap klorin ni adalah baik. Tapi kalau dah benda-benda saka, benda-benda yang seperti itu yang memerlukan kepada penjagaan, kadang kena berikan makanan, berikan darah, macam-macam lagi penyembahan tertentu. Jadi seperti itu bagi saya amat sukar untuk bagi seseorang tadi untuk menerima, walaupun mungkin dia menerima tu dengan keadaan terpaksa sebab dia kesian dengan mak dia. Kalau tak terima barang tu, mak dia lagi terseksa, terbaring terlantar 3-4 tahun, dia makan kuat tapi tak boleh dah bergerak dan sebagainya. Akhirnya anak tu dengan berat hati menerima, tapi dia akan memberi kesan yang sama seperti mak dia tadi itu. Itu yang kita kesian ataupun kita takut kepada orang-orang yang hanya menerima benda seperti itu tapi tidak memikirkan implikasi kesan yang jangka masa panjang nanti itu. Mungkin dia tidak kena pada yang mengambil, tapi dia akan merosakkan kepada anak-anak dia pula. Jadi kalau boleh dalam hal-hal seperti ini, minta pandangan daripada orang-orang alim terlebih dahulu ataupun yang hebat dalam rawatan-rawatan Islam sebelum kita mengambil lah perkara tersebut. Dijadikan sebagai kita punya hak lah. Di sana itu saja pandangan saya. Okey, dan mungkin masa dah pun mencemburui kita 6.44 ketika ini. Mungkin ada pemanggilan terakhir, kalau nak hubungi kami lagi boleh di 03-2287-3204. Kalau tak ada, mungkin ada Ustaz nak berikan sedikit kata-kata akhir berkenaan dengan apa yang kita perbincangkan pada petang ni. Okey, kita masih lagi membincangkan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini. Kita masih bincang tentang golongan Syiah yang memang dalam fatwa Satu Malaysia kita, golongan Syiah ni adalah golongan yang terkeluar daripada akidah kita, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Walaupun sekarang ni secara terang-terangan golongan ini mula timbul, mula menonjolkan diri mereka dalam beberapa aktiviti yang berbentuk kemasyarakatan sehingga orang tak sedar mereka itu adalah golongan Syiah dan sebagainya. Jadi saya harapkan dengan sedikit penjelasan saya melalui corong radio ini dapat memberikan sedikit info dan juga supaya masyarakat Islam di Selangor, terutamanya di Kuala Lumpur, di mana saja siaran radio Selangor ni dapat didengari. Biasa kita dapat panggilan daripada Melaka, daripada Negeri 9, daripada Pahang, daripada Perak dan sebagainya. Saya harapkan pendengar-pendengar yang setia dengan radio Selangor, kuliah-kuliah seperti ini cukup berhati, jangan sampai tertipu, jangan sampai terpedaya dengan dakwah-dakwah mereka. Sebab saya pun baru dapat satu WhatsApp tadi itu, siapa-siapa nak ikut Syiah, dah disediakan beberapa orang wanita, anak dara ataupun ibu tunggal dan sebagainya untuk kita miliki secara untuk kahwin ni secara kahwin mut'ah dan sebagainya. Mana mereka sekarang ni dah berterus terang secara openly atau secara publicly, secara terbuka tu mereka dah ajak secara terus terang. Kalau dulu mereka berhati-hati untuk menyeru dan sebagainya, sekarang dah tak ada dah. Itu yang kita membicarakan hal-hal seperti ini supaya masyarakat lebih berhati-hatilah, supaya tidak termakan, tidak terpedaya dengan jarum-jarum yang manis tadi, sebenarnya mencucuk diri kita sendiri, dan akhirnya kitalah yang rugi dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat kita di sana nanti. Menggunakan wanita sebagai alat umpan dia. Ini yang kita khawatir sangat. Di sana. InsyaAllah lah pada pertemuan yang datang kita akan mula bincangkan tentang akidah yang berkaitan dengan akidah Syiah dan juga perbezaan antara kita dengan mereka dan sebagainya di sana. Jadi mengharapkan sidang pendengar setia dengan kuliah-kuliah petang-petang ini untuk mendapatkan info-info yang bermanfaat daripada orang-orang yang berautoriti, seperti daripada Jabatan Mufti, daripada Jabatan Agama dan sebagainya, yang didatangkan khusus untuk memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat ini sendiri. Wallahu a'lam. Itu saja. Terima kasih Ustaz Sarudin bin Samsudin, pengamal undang-undang syariah Peguam Syar'i, yang membicarakan tentang tajuk Ahlussunnah wal Jamaah untuk kuliah kita pada petang ni. Kita jumpa lagi Ustaz. Terima kasih banyak. Sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dan tentunya